daripada dirampas atau dibunuh. Itu yang kita telah bincangkan pada minggu lepas, bahawa kaum munafik ini memang sangat terkenal dengan yahlifuna. Mereka terkenal dengan suka bersumpah. Selain daripada suka berjanji, dia suka bersumpah. Kan, sebab kenapa dia suka bersumpah? Sebab mereka nak menjadikan sumpah itu sebagai pelindung kepada mereka daripada harta dia dirampas, ataupun daripada mereka itu dibunuh, ataupun ahli keluarga ditawan. Maka mereka sanggup untuk bersumpah, dan bersumpah dengan apa saja. Senang cerita, mereka ni memang sanggup nak buat apa saja asalkan mereka dapat, pertama, mereka dapat menyelamatkan diri. Yang kedua, mereka dapat manfaat, sesuatu manfaat duniawi. Baik. Fasaddu an sabilillah. Baik, saya teringat perkataan junnah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai junnah, sebagai perisai. Ini adalah perisai orang munafik. Kita sebutkan perisai. Kita lihat pada ayat 16. Perisai orang munafik apa? Perisai munafik ialah sumpah. Ini perisai dia. Manakala perisai orang beriman apa? Badat. Doa. Amal badat. Apakah perisai orang beriman? Menjadi sumpah. Doa. Ada kata doa. Lain? Ibadat. 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 Senang, semua masuk dalam tu. Takwa mana takwa? Ustaz, perisai ni apa maknanya Ustaz? Pelindung ya? Pelindung. Pendinding, penahan. Iman. Perisai orang beriman, iman ni. Perisai orang beriman, iman. Itu secara umumnya perisai orang beriman ialah iman. Mudah. Baik. Dalam hadis Nabi SAW sebut wasaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Puasa secara khususnya dalam iman, dalam ibadah secara khususnya, perisai bagi orang beriman ialah puasa. Nabi SAW sebutkan wasaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Ustaz, minta tolong turunkan sikit Ustaz. Turunkan sikit. Page tu, sikit je. Tak. Ke naik atas? Dah, nak turun. Tak nampak yang tadi yang Ustaz. Dah, bukan nak tengok yang ni Ustaz. Nak tengok yang sebelum tu, yang sebelum. Oh, yang sebelum tu. Okey. Okey, baik. Dah. Baik. Nabi SAW sebut wasaumu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Apa yang kita boleh fahami? Kenapa Nabi kata puasa itu adalah perisai? Apa yang boleh kita fahami daripada puasa itu adalah perisai? Kenapa Nabi pilih puasa? Kenapa tak pilih doa ke? Kenapa tak pilih perkara yang lain? Nabi sebut puasa yang menjadi perisai. Dalam amalan berpuasa kita mengawal nafsu. Baik. Dengan puasa kita mengawal nafsu. Okey Ustaz. Okey Ustaz, tak apa Ustaz, dah habis dah. Boleh? Ya, masih. Kerana dengan puasa disebutkan menahan nafsu. Baik, ada lagi? Kenapa puasa? Puasa ikhlas Ustaz, ikhlas. Makan nyanyak orang yang tak tahu. Puasa ikhlas. Mendidik ikhlas. Baik. Kita ambil dulu. Nanti kita akan minta syarahan. Baik. Kenapa puasa? Ada? Kenapa puasa? Kenapa Allah sebut puasa? Apa dengan Ustaz tu? Pulak ngaji tu.
mengaji dalam mengaji. Tolong. Kenapa puasa? Baik. Yang pertamanya, sudah tentunya puasa ini dia untuk menahan nafsu syahwat. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi suruh kepada orang-orang muda. Bukanlah orang muda. Nabi kata siapa yang mampu, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang dia mampu untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Tapi kalau dia tak mampu, Nabi kata maka berpuasalah. Kerana itu yang lebih baik dan lebih bersih untuk dia. Maka daripada puasa ini, puasa itu yang nak ditekan pada puasa itu ialah nafsu syahwat kita. Yang nak ditekan pada puasa ialah nafsu syahwat. Sebab orang yang dia menahan nafsu syahwat dia menekan nafsu syahwat dia, itulah dia orang yang Allah janjikan dia apa? Allah janjikan di syurga. Kan? Surah apa yang kita dah sebutkan tu? Surah apa? Surah apa itu? Juzuk 30. Saya bagi juzuk 30. Surah apa pada juzuk 30? Anil hawa. Harum. Kita tengok kejap. Afifin. Baik. Surah ke-79 ayat ke-40. Surah ke-79. Muka surat 584. Muka surat 584. Surah An-Nazi'at, surah ke-79 ayat ke-40. Kita nak baca ayat 40 dan juga ayat 41. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. Terjemahan. Dan adapun orang yang takutkan kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya daripada menurut keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediaman dia. Kediamannya. Syurga tempat kediaman. Apa untuk siapa yang Allah sebutkan dalam ayat tu? Apa ciri-ciri dia? Yang menahan nafsu lah, Ustaz. Orang yang pertama khafa maqama rabbih, dia takut pada kedudukan Tuhan dia. Maqam Tuhan dia tu. Kehebatan, kebesaran Tuhan dia takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dua. Ciri dia kedua, dia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsu. Dalam ayat ni tak disebutkan apa orang yang dia solat, dia zakat, dia berinfak, dia buat baik dengan ibu bapa. Tak disebutkan. Dua disebutkan. Takut kedudukan Rabb dia dan dia menahan nafsu dia. Menahan diri daripada menurut hawa nafsu, dua sahaja. Maka kerana apa? Kerana apabila orang yang dia takut dengan kedudukan Tuhan dia takut dengan tuan dia ataupun bos dia, apa yang dia akan lakukan? Dia akan dengar cakap bos dia. Betul tak? Berani tak dia nak melawan? Tak berani. Bos dia ada ke, bos dia tak ada ke, dia akan ikut arahan bos. Sebab apa? Sebab dia takut dengan bos dia dan dia tahu bos dia ni hebat, dia tahu bos dia ni tahu apa yang dia buat. Ada CCTV dekat dalam dia punya office. Dia takut. Maka bila dia takut, dia tahu kedudukan bos dia tu hebat, maka dia akan menurut perintah bos dia walaupun bos dia tak ada. Maka ketika dia nak menunaikan solat, bos dia tak ada pun. Ketika dia nak berpuasa, dia nak bersedekah, dia nak buat tak baik, waktu tu bos dia semuanya tak ada. Tapi dia sedar bahawa bos dia sedang melihat walaupun physically bos dia tak ada,
maka dia tak buat. Dan dia menahan diri dia daripada menurut hawa nafsu. Hawa nafsu ni suka kepada apa? Hawa nafsu ni suka kepada apa? Itu Allah sebutkan dalam ayat 38 tu. Wa atharal hayatad dunya. Kehidupan dunia. Mengutamakan dunia. Hawa nafsu dia suka kepada kehidupan dunia. Hawa nafsu dia suka kepada kehidupan dunia. Ayat 37 tu fa amma man tagha, adapun orang yang dia apa? Dia melampaui batas. Itu sebab apa orang tu dia melampaui batas? Sebab dia tak tahu, dia tak takut pada kedudukan Rabb dia. Dia tak sedar diri dia. Sebab tu dia boleh jadi sampai tagha, melampaui batas, berlebih-lebih. Adapun orang yang dia mengutamakan kehidupan dunia sebab apa? Sebab dia menurut dia punya hawa nafsu. Dia menurut dia punya hawa nafsu dia. Maka dia umpama macam ni. Fa amma man tagha. Macam mana orang tu boleh jadi tagha? Sebab dia tak khafa maqama rabbih. Wa atharul hayatad dunya. Macam mana orang ni boleh terjerumus dengan kecintaan kepada dunia yang berlebihan kerana apa? Dia tidak menahan diri dia daripada hawa nafsu. Maka bezanya jauh ketara. Yang golongan yang atas Allah akan letakkan dia ke dalam al-jahim, al-jahim, fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang satu lagi fa innal jannata hiyal ma'wa. Perbezaannya bagai langit dan bumi. Maka menahan diri daripada hawa nafsu ini adalah perisai seorang muslim. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu wasaumu junnah, dan puasa adalah perisai. Perisai daripada hawa nafsu syahwat, hawa nafsu cinta dunia, nak beli itu ini, nak mengumpul duit, nak bermacam-macam. Semuanya bermula dengan nafsu. Dengan hawa nafsu bermula di situ. Sebab itu perisai bagi orang beriman ialah berpuasa. Bila dia berpuasa maka dia sedang menekan hawa nafsu dia daripada segala macam bentuk. Kerana setiap daripada kita ada hawa nafsu dan dia menurut kedudukan kita. Orang muda contoh budak yang tengah belajar, tengah sekolah. Dia mungkin tak ada hawa nafsu yang nak mengumpul duit banyak ataupun nak mengejar jawatan tinggi sebab belum lagi masa dia. Hawa nafsu dia ketika itu adalah apa? Adalah kepada nak main game, kepada malas nak solat, kepada perempuan. Hawa nafsunya kepada situ banyak. Bila dah injak lebih dewasa, dah masuk dalam pekerjaan, jadi hawa nafsu tu makin lagi bertambah lagi. Kan? Hawa nafsu kepada pasangan, kepada perempuan atau kepada lelaki satu. Tambah lagi hawa nafsu nak kerja yang gaji besar, tambah lagi hawa nafsu nak gaji banyak tanpa perlu penat-penat kerja, tambah lagi hawa nafsu nak kereta, tambah lagi hawa nafsu nak rumah, macam-macam lagi hawa nafsu bertambah-tambah. Bila meningkat lagi hawa nafsu kita. Seiring sebab itu Nabi SAW sabda, anak Adam itu akan tua, tetapi akan kekal muda pada dia dua perkara. Yang pertama kecintaan kepada harta, yang kedua kecintaan kepada kehidupan. Itu yang dua tu kekal muda. Walaupun dah tua, benda tu kekal muda. Maksudnya apa? Kekal membara dalam diri seseorang tu. Nakkan duit, nak sentiasa muda, awet muda tu memang sentiasa ada walaupun dah makin tua. Maka perisai bagi orang beriman ialah puasa. Kerana pada menahan hawa nafsu ini banyak sangat manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang itu. Nabi SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi, saya tuliskan hadis ini. Neraka dikelilingi ataupun dipagari oleh perkara yang menarik keinginan syahwat. Dan syurga itu dikelilingi ataupun dipagari oleh perkara
yang dibenci oleh syahwat. Ini hadis Nabi SAW sabda, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi ataupun hujibat tu macam dipagari. Kita bayangkan neraka, pagar dia itu semua adalah apa? Perkara-perkara yang menarik keinginan syahwat. Maka seorang Muslim yang dia menurut keinginan syahwat dia, maknanya dia sedang bermain di pagar neraka. Maka orang yang sedang bermain di pagar neraka itu ditakuti dia akan terjerumus jatuh masuk ke dalam neraka. Dan wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan syurga itu dipagari oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat. Syahwat memang tak suka, nafsu tak suka buat baik, berat, nak solat berat, nak solat sunat, nak bangun solat malam, nak puasa wajib, nak puasa sunat, nak bersedekah. Nak bersedekah, kalau yang tak pernah berinfak tu nak sedekah RM1 pun berat. Kalau dah RM1 nak up jadi RM5 berat lagi sikit, nak up lagi RM10 berat lagi. Kerana apa? Kerana memang syurga itu dikelilingi dan dipagari oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat. Maka sepanjang hidup seorang Muslim dia sedang struggle diri dia untuk menahan ataupun melawan keinginan hawa nafsu dia. Maka perisai orang munafik ialah sumpah untuk menyelamatkan diri dia ketika di dunia dan untuk beroleh manfaat di dunia. Itu beza dengan orang beriman. Perisai orang beriman dia berpuasa untuk menahan hawa nafsu dia. Dia tahan hawa nafsu dia di dunia ni untuk manfaat dia nanti di mana? Akhirat. Di akhirat. Orang munafik dia cukup setakat kat dunia. Sampai kat dunia je dia punya pengetahuan. Tak sampai kepada akhirat. Tapi orang beriman yang akalnya berfungsi, maka pemikiran dia sampai kepada akhirat. Itulah yang Nabi SAW sebutkan sebagai orang yang bijak. Kan? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung diri dia, menghisap diri dia, muhasabah diri dia, dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Itu orang yang bijak. Yang difikirkan adalah kehidupan akhirat, keuntungan di akhirat. Keuntungan kat dunia ada, alhamdulillah, tak ada tak apa. Sebab bukan kat sini tempat dia nak menikmati keuntungan itu. Dia nakkan nanti keuntungan ketika di akhirat. Dan Nabi kata wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang bodoh, orang yang tidak bijak ialah siapa? Orang yang dia menurut hawa nafsu dia. Dan dia berangan-angan kepada Allah. Dia berangan-angan. Dia dah menurut hawa nafsu dia, dia berangan-angan. Oh tak apalah, aku ni pun kan, walaupun aku terima rasuah kan, aku ambil duit orang tapi aku infak. Aku solat. Aku sedekah juga. Aku mengaji juga. Kan? Dia berangan-angan yang dia buat baik. Ya Allah. Kalau dia tak buat baik pun dia berangan-angan, tak apa. Allah kan Ghafurun. Allah kan Ar-Rahim. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia berangan-angan. Wa tamanna. Dia berangan-angan kosong. Dia berbeza dengan la'alla. La'alla dia pengharapan tapi yang ada makna. Tamanna dia angan-angan kosong. Maka orang munafik dia sampai kat dunia dia bersumpah untuk diselamatkan diri dia ketika dunia dan untuk dapat manfaat ketika di dunia. Tapi orang beriman perisai dia adalah untuk melindungi dia nanti di akhirat. Dan dengan puasa juga dia mendidik ikhlas. Mendidik ikhlas. Ikhlas. Kata-kata ulama, kalau siapa yang nak mula belajar beribadah, maka mulailah dengan doa. Puasa. Doa. Kalau nak mula belajar beribadah, mulai dengan doa. Siapa yang nak mula belajar ikhlas, maka bermulalah dengan berpuasa. Sebab dengan berpuasa, orang tak tahu kita sedang buat ibadah sebenarnya. Kan, kecuali kalau kita sebut-sebut kan, kita hari ni nak makan apa, macam tu kan, buat kat status hari ni nak makan apa untuk buka ataupun tangkap gambar dan beli untuk berbuka dan for iftar. Jadi kan kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu. Sebab itu dia mendidik kita punya ikhlas. Kan, kalau orang ajak kita makan pun kita boleh cakap tak apa, makan dulu, tak apa, jalan dulu kan. Dia mendidik kita punya ikhlas untuk menyembunyikan kita punya amalan. Maka inilah perisai untuk orang beriman, iaitu
iaitu puasa. Jadi ikhlas. Manakala perisai bagi orang munafik ialah mereka mengambil sumpah untuk perisai. Tujuannya untuk menyelamatkan diri mereka ketika di dunia, nak selamatkan harta, nak selamatkan diri daripada dibunuh, nak selamatkan diri dan ahli keluarga daripada ditangkap ataupun diapa-apakan. Itu beza orang beriman dengan orang munafik. Baik, ittakhadhu aymanahum junnatan. Lepas tu apa yang sebut fasaddu an sabilillah. Maka dengan yang demikian dapatlah mereka menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Baik. Saya tuliskan inilah antara sikap paling buruk orang munafik. Apa dia? Apa sifat paling buruk dia? Menahan. Dia bukan saja menghalang diri dia, tapi dia menghalang diri dia dan juga orang lain. Dia bukan memesongkan diri dia saja, tapi dia memesongkan juga orang lain. Dia bukan sesat seseorang. Kan? Dia pergi sesat juga orang lain. Baik, kita lihat surah yang keempat. Surah yang keempat ayat 61. 61. Muka surat. Ya, surah yang keempat. Anis. Ke surat 88. Surat 88. Muka surat 88. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-61. Baik, Allah berfirman, Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi Minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Baik, terjemahan. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kembali kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah. Nescaya engkau melihat orang munafik itu berpaling dan menghalang manusia dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu. Baik. Maka ini yang dilakukan oleh kaum munafik. Ini sikap yang paling buruk lah, sikap yang paling buruk. Mereka bukan saja menyesatkan diri mereka, mereka bukan saja menghalang. Mereka bukan saja, kalau dia tak nak dengar seseorang tak apa, tapi dia juga menghalangi orang lain daripada nak dengar. Dia tak nak belajar tak apa, tapi dia halang juga orang lain daripada nak belajar. Dia tak nak pergi solat, dia tak nak solat, dia tak nak sedekah, tak nak puasa, dia ajak juga orang lain pun tak payah solat lah. Tak payah puasa lah hari ni, esok puasa. Kan, puasa wajib kan. Dia tak nak, tapi dia ajak orang lain pula. Ataupun dia halang orang lain daripada nak buat. Maka ini adalah sikap buruk kaum munafik. Dia bukan saja, ni kalau kita lihat sikap yang begini, dia sama dengan perangai siapa? Sama dengan perangai siapa? Dia sama dengan perangai Iblis. Iblis. Dia sama dengan perangai syaitan. Persamaannya kat mana? Persamaannya iaitu Allah berfirman dalam surah yang ke-35 ayat yang ke-6. Surah 35. Kita lihat surah yang ke-35 ayat yang ke-6.
Surah 35 ayat yang ke-6. 435. Pada muka surat 435. 35. Muka surat 435 Lima. surah Fatir. Surah ke-35 ayat yang ke-6. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Inna syaitana lakum fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka anggaplah dia musuh yang mesti dijauhi. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Baik, apa persamaan dia dengan orang munafik, syaitan ni? Menghasut. Menghasut. Persamaan dia. Tipu daya. Persamaan dia menghasut. Syaitan tu dia memang masuk dalam neraka dah, tempat dia Allah dah sediakan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tak duduk diam. Dia nak ajak orang lain pun join sama dia masuk dalam neraka. Orang munafik, dia dah memang tak nak dah buat baik. Dia selesa dengan bermuka-muka. Tapi dia ajak juga orang lain untuk sama-sama dengan dia. Bermuka-muka, sama dengan dia bermalas-malasan solat, sama dengan dia bermalas-malasan buat baik. Dia menghalang juga orang lain buat baik. Dia memisungkan orang lain daripada nak buat baik. Samalah dengan perangai syaitan. Dia tak berpada dengan dia seorang. Dia pergi ajak orang lain sekali untuk join sama dengan dia. Baik. Ustaz, mungkinkah dia dengki tu Ustaz? Wallahu alam. Wallahu alam. Dia dengki, tak tahulah kan dia dengki ke, dia jealous ke, tak tahulah kan. Sebab setiap daripada manusia pun tak mengaku bahawa dia adalah orang munafik kan. Tak ada siapa pun mengaku saya munafik. Tak, tapi perbuatan dia itu mungkin niat dia dengan pelbagai, mungkin dia dengki ataupun mungkin dia memang tak bagi orang nak buat baik, wallahu alam. Cuma inilah antara sikap dia, sifat dia, dia menghalang diri dia dan juga orang lain daripada nak beriman, daripada nak baca Quran. Kan dia tak nak baca Quran, dia tak nak baca, dia tak nak khatam satu hari hati duduk, dia halang orang lain nak baca. Orang lain dah baca, orang lain nak cuba faham pula, nak tadabbur. Dia tak nak, dia kata susah. Dia tak nak seorang-seorang, dia halang juga. Tak payahlah masuk, susah pening-pening je. Kan? Kau pun dah berumur. Cukuplah dah baca, dapat juga pahala. Macam tu. Dia halang orang lain. Tak cukup dengan dia seorang, dia halang orang lain. Dan mereka ni juga sama dengan orang beriman dari segi usaha. Sama dengan orang beriman dari segi usaha. Sebagaimana orang beriman, mereka keluar berjihad untuk menegakkan Islam, untuk menyebarkan Al-Quran. Mereka menginfakkan diri dan juga harta untuk agama. Begitu juga kaum munafik ini, begitu juga orang kafir juga. Mereka lakukan perkara yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeza. Kita lihat surah yang ke-8 ayat 36. Muka surat 181. Muka surat 181. Surah Al-Anfal. Surah yang ke-8 ayat ke-36. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Terjemahan. Sesungguhnya orang kafir yang menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah, maka mereka akan tetap menafkahkannya, yakni harta itu. Kemudian timbul penyesalan kepada mereka kerana tiada hasil. Tambahan pula, apabila mereka dikalahkan, ingatlah orang kafir itu akhirnya dihimpunkan di dalam neraka Jahannam. Baik. Maka orang kafir adalah orang yang engkar, dia sama perangai dia dengan orang munafik. Mereka dua-dua ini sama. Sebagaimana mereka berdua nanti akan dihimpunkan dalam neraka bersama-sama, begitu juga amalan mereka ketika di dunia sama. Jika orang kafir, tugasnya apa? Nak menghalang orang beriman daripada beriman. Sebab itu orang munafik lebih buruk, sebab dia dah beriman. Tapi dia halang juga orang lain daripada nak beriman. Dia gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, lagi buruk daripada orang kafir. Orang kafir mungkin kita boleh kenal dia sebab dia luar, outsider. Kan? Tetapi orang munafik dia duduk dalam rumah. Dia bersama-sama dengan kita, bukanlah dalam rumah kita, maksudnya ahli keluarga kita sekarang ni lah, bukanlah. Bukan saya masukkan keluarga kita, tak. Maksudnya dia berada di antara kaum muslimin. Semuanya. Maka dia lagi susah untuk kita nak detect mereka ini. Dan pekerjaan mereka adalah halus serta mereka menjalankannya dengan bersungguh-sungguh. Dan mereka melakukan dengan pelbagai cara. Orang beriman berinfak, mereka juga berinfak. Tapi apakah tujuan mereka berinfak? Allah sebutkan dalam ayat ni. Untuk menghalang. Liyasuddu an sabilillah. Mereka nak menghalang, nak memesungkan orang daripada jalan yang benar. Maka sama juga macam ayat yang sedang kita bincangkan ni, ayat ke-16 surah Al-Mujadalah ni, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan capai matlamat mereka apa? Nak saddu an sabilillah. Nak menghalang manusia daripada jalan Allah, nak memesungkan manusia daripada jalan Allah. Dalam ayat surah Mujadalah ni apa? Mereka gunakan sumpah untuk memesungkan, menghalang manusia daripada jalan Allah. Dalam ayat yang 36 ini mereka gunakan apa? Harta mereka. Mereka infakkan untuk mereka pesongkan manusia daripada jalan Allah. Maka dengan harta mereka itu, apa yang mereka cuba untuk lakukan? Apakah antara perkara yang mereka lakukan untuk memesongkan manusia daripada jalan Allah? Kita lihat surah yang ke-31 ayat ke-6. Muka surat 411. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-6. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. Terjemahan. Ada antara manusia yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada hiburan-hiburan yang melalaikan, yang akibatnya menyesatkan dirinya dan orang ramai daripada jalan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang yang beroleh azab yang menghinakan. Baik, inilah antara perkara yang orang kafir dan orang munafik itu infakkan harta mereka. Mereka menginfakkan pada lahwal hadis. Lalu orang yang beriman membeli lahwal hadis ini. Apakah ada lahwal hadis? Dalam terjemahan itu dituliskan apa? Cerita dan perkara hiburan Cerita dan perkara-perkara hiburan Yang melalaikan. Mereka berhabis-habisan buat apa? Mereka berhabis-habisan buat filem. Mereka berhabis-habisan buat lagu. buat komen. Mereka berhabis-habisan buat game. Tujuannya apa? Liyudilla an sabilillah. Untuk dia nak menyesatkan manusia, menyesatkan orang ramai daripada agama Allah. Maka mereka berhabis-habisan dengan lahwal hadis ini. Kita dapat lihat yang paling jelas pada masa kita ini. Anak-anak muda dengan TikToknya kan dah tak segan silu nak yang perempuan ataupun lelaki, yang perempuan tak segan silu nak menari dan post di media sosial. Yang lelaki tak segan silu nak berpakaian wanita. Nak dan post di media sosial. Alasannya apa? Bukannya dia pakai betul-betul, dia pakai untuk iklan je. Dia pakai untuk nak tarik viewers sahaja. Apa juga pun alasan. Maka orang beriman membeli lahwal hadis ini. Dan orang munafik menginfakkan harta mereka untuk membangunkan lahwal hadis. Lahwa ini kan ini perkara yang Allah kata dunia ini dihiasi dengan apa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya tidak lain kehidupan dunia ini adalah permainan dan perkara yang senda gurau, perkara yang melalaikan. Salah satu lahwal hadis ini, perkara lahwun tu, inilah dia lahwal hadis. Kan dalam tafsir Ibnu Mas'ud mengatakan bila ditanya apakah dia makna lahwal hadis, maka Ibnu Mas'ud kata inilah dia apa? Al-ghina. Wallahi huwal ghina. Wallahi huwal ghina. Wallahi huwal ghina. 3 kali Ibnu Mas'ud ulang. Demi Allah, sesungguhnya inilah dia lagu. Inilah dia lagu. Demi Allah, inilah dia lagu. Lahwal hadis pada zaman Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas kata inilah dia lagu. Iaitu nyanyian-nyanyian yang disertai dengan alat-alat muzik. Itulah dia lahwal hadis. Tujuannya untuk liyudilla an sabilillah. Maka kebanyakan orang sekarang ini pertamanya lebih banyak dengar lagu berbanding dengan mendengar Al-Quran. Lebih banyak menghafal lirik-lirik lagu daripada menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kata Ustaz, saya dengar nasyid. Tak apa kan, nasyid tu kan bagus. Boleh nak dengar nasyid, tak ada masalah. Cuma tolong kira dalam seminggu tu berapa jam habis untuk dengar nasyid, berapa jam habis untuk dengar Al-Quran. Kalau untuk dengar nasyid itu pun lebih banyak daripada dengar Al-Quran, maka ketahuilah kita telah terjerumus dalam lahwal hadis. Perkara yang melalaikan kita, melekakan kita. Walaupun nasyid, walaupun dalam itu ada sebut perkataan Allah, ada sebut Rasul, ada sebut doa, tapi kita dengar itu lebih banyak daripada kita dengar Al-Quran, maka itu termasuk dalam lahwal hadis. Maka ini satu perkara yang kita dan juga ahli keluarga kita kena sangat berhati-hati mengenai perkara ini. Inilah perkara yang orang munafik dan juga orang kafir bersungguh-sungguh menginfakkannya untuk menyesatkan manusia, untuk mengisungkan manusia daripada jalan yang mengingati Allah.
Tujuannya satu saja. Liyasuddu an sabilillah. Bacalah dalam Al-Quran, sama Allah akan sebut liyasuddu an sabilillah. Untuk mereka nak memesongkan manusia dari jalan. Mungkin mereka bukanlah nak sesatkan terus. Kan, mungkin bukan nak sesatkan terus, tetapi dia nak pesongkan je. Dia pesongkan tu maksudnya apa? Jalan tu tak berapa nak lurus, bengkang-bengkok. Bila jalan, kalau kata mungkin bila pesong terus, daripada lurus terus pergi ke kiri, mungkin orang akan perasan, lain destinasi ni. Tapi bila dia pesong, dia macam bengkok sikit, orang tak perasan. Alih-alih dia dah pergi ke kiri pun, tapi sebab dia sikit, orang jadi tak perasan. Lama-lama dia dah berada di atas jalan belah kiri, tapi dia tak perasan pun. Dia masih rasa dia berada di atas track yang sama mula-mula dulu dia berjalan. Baik. Maka inilah tujuan yang orang munafik lakukan. Mereka nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah, nak memesongkan jalan. Baik. Orang munafik ni pula kan, dia solat, berinfak, kan, berpuasa. Dan macam mana mereka punya amalan-amalan tu, adakah dikira ataupun tidak dikira? Tidak dikira. Tidak dikira. Baik, Allah sebut di mana itu? Kita lihat dalam surah yang ke 47, ayat yang pertama. Lihat surah 47. Ya betul, surah Muhammad. Surah ke-47, surah Muhammad, ayat yang pertama. Muka surat 507. Muka surat 507. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Orang yang kafir dan menghalang dirinya dan orang lain daripada jalan Allah, Allah mensia-siakan segala amal mereka. Baik. Maka amalan mereka akan menjadi amalan yang sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak kira berapa banyak solat, berapa banyak qiyamul lail, berapa banyak puasa sunat, semua itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama seperti orang yang syirik. Wa may yusyrik billah innahu may yusyrik billah faqad habitat amaluh. Siapa yang dia mensyirikkan Allah, maka telah terbatallah, telah terhapuslah semua amalan dia yang dia lakukan sebelum itu. Baik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ini ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah ini, kalau kita lihat, ini adalah bentuk ayat yang sama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Kita baca pada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua, surah 63, ayat pertama dan juga ayat yang kedua. 554. Surat 554. Muka surat 554, surah ke-63, ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا إذا جاءك جاءك المنافقون قالوا إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون. Terjemahan. Ini dia dalam kategori sifat-sifat orang munafik. Apabila orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sememangnya Rasulullah. Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Yang kedua, mereka menjadikan sumpahnya atau akuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan diri mereka daripada dibunuh dan harta mereka daripada dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain daripada menurut jalan Allah. Sesungguhnya amalah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Lebih kurang tak ayat dia macam yang kita sudah baca? Ya. Sama. Kita kazu aiman wujud dan tafasadu an sabilillah. Sama. Baik, maka ayat pertama ni Allah kata apa? Qalu, mereka berkata nashhadu. Kami bersaksi. Ini menerangkan ayat yang kita sudah ambil. Surah Mujadalah ayat yang ke-14 tu, mereka buat apa? Wa yahlifuna 'alal kadhib. Mereka bersumpah. Maka bila jumpa Nabi, mereka bersaksi. Mereka bersaksi bahawa wahai Rasulullah, engkaulah Rasul Allah. Punyalah mereka bersungguh-sungguh dalam nak bersaksi atau bersumpah itu. Allah letakkan sini dia orang sebut apa? Pertama sekali inna. Inna ni apa? Maksud inna apa? Sesungguhnya kalau dalam bahasa Melayu ni dalam kategori apa? Digunakan untuk untuk dia nak tegaskan. Menegaskan taukid. Dia nak menegaskan point tu. Kemudian tak cukup dengan satu, dia letak lagi la Rasulullah. Ini semalam dalam kelas bahasa Arab tu yang kita keliru tu. Huruf jar la tu ada dua makna. Satu maksud dia bagi untuk milik. Satu lagi maksudnya apa? Satu lagi maksudnya adalah benar-benar ataupun pasti. Maka ada dua huruf tegas letak kat sini. Innaka la Rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti Rasulullah. Punyalah dia bersungguh-sungguh nak tunjukkannya dia percaya bahawa Nabi itu adalah Rasul. Dia sampai Allah tuliskan sampai dia gunakan kata penegasan dua kali. Dua kali guna. Tapi Allah kata apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah dah memang tahu dah Nabi itu memang Rasul. Tak ada keraguan. Tapi Allah kata apa? Wallahu yashhad. Allah tak guna wallahu ya'lam. Allah guna wallahu yashhad. Sedangkan bila mula-mula tu Allah kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Tapi bila kat sini Allah guna wallahu yashhad. Allah tak guna wallahu ya'lam. Sebab orang munafik dia guna nashhad, bersaksi. Allah pula nak kata aku juga bersaksi bahawa kamu ni semua adalah lakadzibun. Sebagaimana orang munafik dia guna inna dekat situ. Lepas tu dia guna la kan? Inna dan juga la. Tegas. Allah pun guna benda yang sama. Allah guna inna kat sini. Dan Allah guna la. Sesungguhnya orang munafik tu benar-benar Allah guna kata huruf penegasan yang sama. Benar-benar pendusta, pembohong. Benar-benar pendusta. Inna dan juga la.
Allah guna sama. Allah seolah-olah macam kalau bahasa kita apa? Macam budak-budak muda katalah macam nak nganjing. macam nak perli balik. Allah guna perkataan yang sama. Orang munafik dia gunakan inna dan juga la untuk dia nak tegaskan betul-betul. Allah pun guna benda yang sama, inna dan juga la. Kalau Allah nak perli, nak main-main dengan dia orang balik. Dia orang guna nashhad, Allah pun guna yashhad juga. Sama, Allah guna perkataan yang sama. Baik. Ulang paku buah keras. Itu dia. Macam tu. Betul? Tepat kita punya peribahasa tu. Terima kasih Haji Zainal. Baik. Kemudian Allah kata mereka nak menjadikan sumpah mereka itu perisai. Tujuannya sama, Allah sebut fasaddu an sabilillah. Tujuannya adalah sama. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Amalan buruk perkara yang mereka lakukan itu apa dia? Mereka menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai. Baik. Ini yang kita sebutkan tadi, antara perkara buruk yang mereka lakukan apa? Mereka suka bersumpah atas perkara dusta. Kita masukkan satu lagi, ayat 16 kita letak apa? Mereka menjadikan perisai mereka itu adalah sumpah. Itu perkara buruk yang mereka lakukan. Baik. Falahum azabum muhin. Kemudian kita sambung ayat ke-16 surah Mujadalah, itu Allah kata falahum azabum muhin. Maka bagi mereka azabun. Azab. Ini contoh ni untuk latihan bahasa Arab semalam. Azabun muhin. Mereka azab seksa yang hina. Baik. Kalau kita lihat apa yang kita perasan dengan ayat yang sebelum. Apa yang kita perasan dengan ayat sebelum ni? Sekejap. Azaban syadid. Azabun alim. Azabun syadid. Syadid. Azaban syadid. Syadidah. Baik. Betul. Ayat yang sebelum ni Allah sebut apa? Allah sebut azaban syadidah. Ayat yang ni Allah sebut azabun muhinun. Muhin. Maka Allah nak bagi tahu untuk orang munafik itu azab mereka bukan saja dahsyat, tetapi azab mereka itu adalah azab yang menghinakan. Kalau kita sekarang ni, contoh nak bagi mudah, kita bukan saja kena rotan dengan batang pipe, tapi kita kena rotan dengan batang pipe dekat depan batu perhimpunan pagi sekolah. Lagi malu. Kita tak rasa? Kita kena rotan dengan batang pipe waktu tengah solat Jumaat. Sakit pun ya, rasa malu hina pun ya. Dua-dua sekali Allah bagi. Sedangkan dikatakan untuk orang beriman yang Allah berikan kepada mereka, orang beriman yang timbangan amalan buruk dia lebih berat daripada amalan baik, kan mereka dimasukkan dalam neraka kan, untuk bersihkan diri mereka. Maka mereka ini Allah berikan kepada mereka azabun alim, azab yang pedih. Allah tak berikan azabun muhin, azab yang menghina. Kerana tujuan mereka dimasukkan dalam neraka adalah untuk membersihkan diri. Bukan Allah nak menghinakan mereka, Allah nak membersihkan diri mereka sahaja. Maka Allah akan berikan azabun alim. Allah tak berikan azabun muhin kepada orang yang beriman. Sebab Allah bukan nak menghinakan orang beriman tu, Allah cuma nak membersihkan sahaja. Tapi orang munafik, Allah bukan saja nak berikan mereka azab yang pedih, yang dahsyat, azaban syadidah, tapi Allah nak bagi juga dekat mereka azabun muhinun, azab yang menghinakan. Bukan saja pedih, tetapi azab yang juga menghinakan. Baik. Mereka mendapat azab yang bukan saja dahsyat tapi juga menghinakan. Azab, kenapa mereka ni Allah bagi ekstra azab dia? Azabun syadidan cukuplah, ataupun azabun muhin cukuplah. Kenapa azabun syadidan
Allah tambah lagi dengan azabun muhin. Kenapa Allah tak bagi satu je? Allah ganda-gandakan lagi. Sebab apa? Kalau kita ambil dalam konteks ayat yang sedang kita bincangkan ni, sebab apa? Lagi sangat. Dia boleh berlebihan lah. Merosak. Yang pertamanya mereka bersahabat karib dengan kaum Syaitan. Allah, Yahudi. dengan Yahudi. Oh. Cukup dengan itu, mereka buat apa? Halang orang Islam. Mereka menghalang orang Islam daripada buat baik. Mereka memesongkan orang lain. Dah lah, dia orang sedih buat hal seorang-seorang, tak apalah. Dia orang menghalang pula orang lain daripada nak buat baik. Maka sebab itu azab yang ditimpakan kepada mereka adalah azab yang bertimpa-timpa. Kita lihat surah ke-16. Surah ke-16 ayat 88. Surat 277. Surat 277. Ayat ke-88. Surah An-Nahlu. Surah yang ke-16 ayat ke-88. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وزدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Terjemahan, Orang yang kafir dan menghalangi manusia daripada jalan Allah, kami tambahi mereka azab di samping azab yang menimpa mereka disebabkan mereka membuat kerosakan. Baik, maka orang yang dia memesongkan orang lain. Perasan tak? Sama tak ayat ni dengan ayat tadi kita baca surah Muhammad tu? Ya. Sama. Allah gandingkan apa? Apa yang Allah gandingkan? Azab. Azab yang Demi menggunakan. siksaan. Allah gandingkan dua golongan ni. Allah gandingkan kafaru wasaddu an sabilillah. Dua-dua Allah gandingkan. Surah Muhammad tadi, surah yang ke-47 tadi, ayat pertama sama. Dia bermula dengan allazina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla a'malahum. Sama. Allah gandingkan kafaru dan wasaddu an sabilillah. Sama. Allah tak letak allazina kafaru wal munafiqun zidnahum azaban fawqal azab. Allah tak letak orang munafik. Kenapa Allah tak letak orang munafik? Antara hikmahnya ialah dalam dunia ni tak ada siapa yang nak mengaku dia adalah orang munafik. Tetapi orang yang dia nak memesongkan orang lain daripada buat baik, dia halang orang lain daripada buat baik, itu ramai. Walaupun dia tak namakan diri dia sebagai munafik, dia tak mengaku pun dia adalah munafik, tapi perbuatan dia wasaddu an sabilillah, dia halang orang lain daripada buat baik. Bos halang pekerja nak pergi sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat, bos tak boleh, customer tengah ramai. Nak pergi solat pun tak boleh. Sebab apa? Tak dalam waktu sign agreement tu bagi tahu tak boleh. Kalau nak solat waktu rehat saja. Kena waktu rehat tu boleh solat, boleh kena waktu tu waktu solat bolehlah. Kalau waktu tu bukan waktu solat tak boleh lah nak solat. Kena break pukul 11 12. Selepaslah solat Zuhur. Macam tu. Jadi dia menghalang orang lain daripada nak buat baik. Maka mereka ni Allah gandingkan. Maka Allah berikan kepada orang yang dia memesongkan orang lain ini zidnahum azaban fawqal azab. Azab tu bertimpa-timpa. Allah bagi kepada mereka, bukan satu azab je. Azab yang Allah bagi itu bertimpa-timpa kepada mereka. Itulah kita baca dalam ayat ni, Allah bagi dia azaban syadidan. Lepas tu Allah bagi kepada dia
azabun muhinun. Bertimpa-timpa dia punya azab. Baik. Bima dalam ayat ini Allah tulis apa? Azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Membuat kerosakan ni juga adalah salah satu ciri orang munafik. Ini yang kita baca pada awal-awal surah Al-Baqarah tu kan? Kita dah baca pada awal surah Al-Baqarah tu Allah kata apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat yang ke-11 ni. Bila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi, ayat yang ke-11. Mereka cakap apa? Tak, sesungguhnya tidak lain kami ni orang yang buat baik, buat islah. Kami yang membaiki. Bukan kami yang buat rosak, tapi kami yang buat baik, yang baiki balik apa yang telah rosak. Tapi Allah kata pada ayat ke-12, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahawa mereka lah orang-orang sebenarnya orang yang membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Mereka merosakkan bumi, mereka merosakkan akidah orang-orang yang berada di atas muka bumi. Mereka menyusungkan orang lain daripada jalan Allah. Mereka itulah dimasukkan dalam membuat kerosakan di muka bumi. Baik. Falahum azabun muhin, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Maka ini ayat yang ke-16 yang Allah menyambung membincangkan mengenai sifat kaum munafik, iaitu mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai untuk mereka mendapat manfaat di dunia, sedangkan orang beriman menjadikan perisai mereka sebagai puasa untuk mendapat manfaat nanti di akhirat. Tujuan orang munafik menggunakan sumpah ataupun janji mereka itu tujuannya adalah satu. Apa saja mereka lakukan tujuannya adalah untuk fasaddu an sabilillah, untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Dan bagi mereka Allah akan sediakan azabun muhin, azab yang sangat hina. Baik. Sebab itu kita digalakkan untuk membaca doa. Dan doa ini Nabi SAW galakkan untuk kita baca ketika mana kita nak keluar rumah. Ketika mana kita nak keluar rumah. Sekejap saya sharekan. Boleh nampak ke skrin? Boleh. Boleh. Saya baru nak Google kejap. Saya baru terlintas doa ini. Kita baca doa keluar rumah. Okay. Tapi waktu ni janganlah keluar rumah. Dan bila perlu saja keluar rumah lah. Bawa balik. Bismillah tawakkaltu. Baik. Baik, ini ada terjemahan sekali. Boleh nampak ke? Saya besarkan sikit. Sikit dah nampak lah. Tu dia. Boleh besarkan. Boleh nampak Okey. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila nak keluar rumah, Nabi akan mengangkat tangan dia ke langit dan Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Boleh kita baca sama-sama? Saya baca mengikut. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala alayya.
Au yujad Ala alayya. Baik. Boleh tengok kat sini terjemahan dia. Ini saya bagi dalam bahasa Inggeris lah. Narrated Ummu Salamah Ummul Mukminin, Nabi SAW bila nak keluar daripada rumah, dia mengangkat pandangan dia ke langit dan dia berdoa, wahai Allah, I seek refuge. Boleh baca lah. Dalam bahasa Melayu dia, ya Allah, aku mohon kepada engkau, aku mohon perlindungan kepada engkau daripada aku ni an adillah. Adillah tu aku menyesatkan. Aku menyesatkan. Maksudnya aku sesatkan orang lain. Aku beritahu benda yang tak betul. Aku cakap benda yang tak betul. Aku ajar benda yang tak betul. Au udallah, ataupun aku ini disesatkan. Au azillah, ataupun aku ini memesongkan orang lain. Au uzallah, ataupun aku ini dipesongkan. Au azlima, atau aku ini menzalimi orang lain. Au uzlama, ataupun aku ini dizalimi. Dizalimi. Au ajhala, atau aku ini menjahilkan orang lain. Au yujhala alayya, ataupun orang lain membodohkan aku, mempermain-mainkan aku. Maka ini doa yang Nabi SAW ajarkan. Ini riwayat, kalau kita lihat hadis ini adalah sahih, diriwayat oleh Abi Dawud. Saya lihat kalau ada boleh lihat, saya tulis di sini makna. Kadang dia keluar. Baik, dia keluar Melayu ni. Tu doa keluar rumah Doa ketika keluar rumah. Selain daripada kita baca Bismillah tawakkaltu ala Allah, kan kita selalu baca kan. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi membaca juga doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku sesat atau aku menyesatkan, atau aku tergelincir atau aku digelincirkan, atau aku menzalimi atau aku dizalimikan, atau aku membodohkan orang lain, atau aku ini dibodohkan, dimain-mainkan oleh orang lain. Maka nanti boleh cari doa ini dan boleh amalkan doa ini. Nabi SAW baca bila nak keluar rumah. Sedangkan Nabi ini adalah orang yang, kalau kata Nabi nak menzalimi orang lain, tak pernah lah. Nabi nak menipu orang lain, tak pernah. Kan? Nabi nak menyesatkan orang lain, tak mungkin. Sedangkan Nabi lah yang memberi petunjuk kepada orang lain, tapi Nabi mengamalkan doa ini. Ini kita punya pendinding kita bila nak keluar rumah. Kadang takut kan keluar rumah kena yang santau. Orang cuit kan. Orang cuit tu kena santau lah. Orang buat apa benda lah kan. Orang tipu kita dalam urusan, kita nak pergi berurusan dengan orang, urusan perniagaan ke, urusan apa ke, takut kena tipu, takut kena scam. Maka bacalah doa ini dengan yakin, dengan kita fahami benar-benar dia punya maksud dia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada perkara yang tidak baik. Kita bukan saja nak melindungi diri kita daripada orang menyesatkan kita. Kita bukan saja nak melindungi diri kita daripada orang menzalimi kita, tapi kita juga nak melindungi diri kita daripada kita menzalimi orang lain. Kita menyesatkan orang lain, kita pergi ngajar orang benda yang tak betul. Ini yang kita nak juga lindungi. Sebab apa? Kalau kita pergi ajar benda yang tak betul, kita cakap benda yang tak betul, orang tu amalkan, orang tu sebarkan, sampai berterusanlah kita punya dosa melakukan perkara yang tak betul itu. Kita menzalimi orang lain, dosa kita nanti dapat menzalimi, pahala kita akan pergi ke orang tu, kita pula dapat dosa orang tu. Maka sebab itu kita mohon kepada Allah SWT, bila nak keluar rumah, kita amalkan doa ini supaya kita tidak termasuk daripada kalangan sifat orang munafik yang nak memesongkan orang lain daripada jalan dia. Sebab kita tak sedar apa yang kita katakan ataupun apa yang kita lakukan itu implikasinya pada orang lain. Baik. Selesai ayat yang ke 16. Ayat yang ke-16. Boleh kita nak ambil sikit pengajaran daripada ayat yang ke-16? Boleh kongsikan? Kita nak ambil dia punya tazakkur ataupun tindakan kita daripada ayat yang ke-16 ini. Ataupun kalau kita ada yang nak gabungkan daripada ayat yang ke-15 pun boleh juga.
Baik, ada yang nak share ke? Saya tuliskan dulu. Jangan Saya bersumpah. jelas untuk berhati-hati dengan sumpah. Untuk berhati-hati dengan sumpah supaya tak sewenang-wenangnya main nak bersumpah. Setiap kali pun nak bersumpah. Baik. Seterusnya lagi, saya jelas untuk mengutamakan keuntungan akhirat. Tak nak seperti orang munafik yang dia nak keuntungan sekarang. Sampai sanggup melakukan apa saja, sampai sanggup nak bersumpah untuk mendapatkan keuntungan ketika di dunia, nak jaga bahagian dia ketika di dunia. Baik, ada lagi? Takhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ustaz ada soalan Ustaz. Ya, silakan. Kita dalam budaya kita orang Melayu ni jaranglah kita bersumpah kan Ustaz. Orang Arab yang selalu bersumpah-sumpah. Orang rajin bersumpah. Orang kita rajin berjanji. So dia equivalent dengan macam tu ya Ustaz dalam Ya, budaya betul. kita. Ya, betul. Kita berhati-hati dengan sumpah dan juga janji. Ini dua-dua ni memang sama naik untuk orang munafik ni, sama naik. Dia suka berjanji dan dia bersumpah dengan janji dia tu. Aku janji akan bayar balik, sumpah aku janji bayar balik. Dia janji tu dia kuatkan dengan sumpah. Dia rajin berjanji dan dia juga rajin bersumpah. Maka kita kena berhati-hati dengan sumpah ataupun janji. Kadang mungkin kita tak bersumpah dengan kita kata sumpah, aku sumpah tak, tapi kita kata aku bayar balik. Confirm nanti aku bayar balik. Dia seolah macam nak menghampiri kepada kita bersumpah betul-betul no. Kita nak bayar balik. Tapi kita tak sebut huruf sumpah sebab budaya kita tak biasalah dengan sumpah ni. Kalau Arab memang ringan je lah, sikit-sikit je wallahi kan. Semuanya wallahi. Dia nipu pun dia wallahi juga. Masya-Allah. Baik. Saya bagi lagi. Saya mesti berhati-hati agar tidak menjadi orang yang menghalangi orang lain dari berbuat kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang ada pengalaman lah, saya seorang kawan, dia minat nak sambung belajar bahagian agama, tapi mak dia tak berapa minat. Mak dia kata nanti nak kerja apa, dan mak dia lebih suka dia untuk ke bidang lain lah. Mak dia suka untuk dia belajar benda lain. Akhirnya dia pun pergi belajar benda lain tapi tak habis sebab dia tak berapa minat, dan akhirnya itulah begitulah. Akhirnya tolak tangga ayun kaki Ustaz. Ya. Akhirnya tolak tangga ayun kaki ya. Nak turun tak boleh, nak naik tak boleh. Nak naik pun tak boleh. Kesian kat dia, dia pun tergantung di awal. Tergantung macam tu, kesian. Sebab kadang kita belajar agama kadang bukan untuk kita nak mengajar, tapi lebih pada kita nak untuk diri kita. Sebab kadang ada setengah orang bila Allah takdirkan dia belajar agama, kan, dia tu menjadi orang yang baik sebab apa? Sebab ilmu yang dia dah pergi belajar tu, tapi dia tak mengajar orang pun. Sebab dia tak reti nak mengajar orang. Tapi Allah suruh dia belajar tu sebab untuk mengawal diri dia. Sebagai pedoman. Pedoman untuk diri dia. Maka itu satu nikmat yang besar untuk diri dia sebab ilmu yang dia belajar tu sentiasa memberi nasihat kepada diri dia sendiri. Walaupun dia tak boleh nak pergi ngajar orang lain kan. Tapi dia mengajar diri dia sendiri sentiasa dengan ilmu yang dia ada tu, sentiasa diberi peringatan. Baik, ada lagi? Tak ada, saya bagi lagi. Saya akan sentiasa berusaha untuk menjauhi azab Allah
yang menghinakan. Ini kena clear. Kita nak jauhi azab Allah yang hina. Dan kita nak jauhi azab Allah yang pedih. Maksudnya azab Allah semua kita nak jauhi, tapi azab Allah yang menghinakan ni Allah berikan kepada orang yang memang teruk lah perangai dia tu. Sampai Allah nak menghinakan dia. Kalau Allah dah menghinakan kita, siapa lagi yang nak memuliakan kita? Tak ada siapa yang boleh memuliakan kita. Tapi kalau Allah memuliakan kita, satu dunia menghinakan kita pun tak apa. Kita akan tetap mulia. Kerana Allah telah memuliakan kita. Baik, ada lagi? Tak ada? Baik, kalau tak ada, kita nak bergerak pada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-17, kita nak ambil sikit. Ada lebih kurang 2.5 jam lagi. Kita nak ambil ayat yang ke-17. Baik, ayat yang ke-17 pada muka surat 544. Muka surat 544 surah Al-Mujadalah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Terjemahan. Harta, benda dan anak pinak mereka tidak berguna sedikit pun kepada mereka untuk berlindung daripada azab Allah. Mereka lah ahli neraka. Mereka tetap kekal di dalamnya. Baik. Maka Allah sebutkan satu lagi sifat orang munafik, iaitu apa? Mereka merasakan dan mereka menyangka bahawa harta dan anak pinak mereka itu dapat menyelamatkan mereka daripada seksaan Allah Azza wa Jalla. Kan? Kita lihat surah yang ke-34 ayat 35. Betul. Surah 34 ayat 35. Ini apa tadi? Hah? Itu punya gantung yang kami cuba. Pada muka surat muka surat 432. Surah Sabah, surah yang ke-34 ayat ke-35. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Terjemahan. Dan mereka berkata lagi, kami lebih banyak harta benda dan anak pinak dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Baik, maka inilah yang dirasakan oleh kaum munafik. Mereka menyangkakan bahawa harta dan anak pinak mereka itu boleh menghalang mereka daripada azab Allah.
Itulah yang dikatakan tadi yang kita sebutkan sebagai apa? Wa tamanna 'ala Allah. Angan-angan kosong dengan Allah. Ni antara angan-angan mereka lah. Mereka sangka harta dan anak bina tu boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah Azza wa Jalla. Sebab itu mereka ni suka nak apa? Nak minta tambah. Nak minta tambah harta dan juga anak pinak ni. Tapi dengan urusan dia dengan Allah, dia nak minta tu daripada Allah. Tapi hubungan dia dengan Allah tu dia tak jaga. Hubungan dengan Allah tak jaga. Macam mana nak minta gaji naik dengan bos hubungan tak baik? Kan? Bos nak bagi naik ke gaji? Tak nak, bos tengok muka pun nyampah. Kalau perangai tak jaga kan? Kita anak nakal nak bagi ke hadiah? Tak nak bagi. Kalau anak tu baik, tak minta pun kita akan bagi. Inilah yang terjadi yang Allah sebutkan dalam surah Muddathir. Allah ceritakan mengenai seorang yang kafir ini. Inilah antara sifat mereka. Kita lihat surah Muddathir, surah yang ke-74, ayat ke-11 hingga ayat ke-16. Surah ke-74, ayat 11 hingga ayat ke-16. Muka surat. Muka surat 575. Muka surat 575. Surah ke-74. Surah Al-Muddathir. Muddathir. Ayat 11 hingga ayat ke-16. Oh. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa banina syuhuda. Wa banina syuhuda. Wa mahattu lahu tamhida. Wa mahattu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid. Thumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina 'anida. Kalla Terjemahan. Dia masuk bawah kategori orang yang ingkar urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 11. Jangan engkau bimbang wahai Muhammad, biarkanlah aku saja membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakannya dalam keadaan seorang diri, yakni tidak berharta dan anak pinak. Ayat 12. Dan aku jadikan harta kekayaan yang banyak baginya. 13. Serta anak pinaknya ramai yang sentiasa berada di sisinya. 14. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. 15. Kemudian dia sangat inginkan supaya aku menambahnya. 16. Tidak sekali-kali akan ditambah kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kami. Baik. Maka ini adalah sifat orang munafik atau orang yang ingkar. Allah dah bagi harta, Allah dah bagi dah anak, nak minta tambah lagi. Sedangkan hubungan dia dengan Allah dia tak jaga. Paling utama sekali dengan apa Allah sebut dalam ayat ni, ayat ke-16. Dia tak jaga hubungan dia dengan Al-Quran. Dia tak jaga hubungan dia dengan ayatina. Ayat-ayat kami. Iaitulah Al-Quran. Dia tak jaga hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran pun tak nak baca. Bila dah baca rasa okey, dah cukup, dah habis, dah kerja aku dengan Al-Quran. Tak. Nak kena faham, dia tak nak faham. Dah faham, dah baca, dah faham dah. Rasa dah cukup dah tanggungjawab dia dengan Al-Quran. Tak. Dia tak nak ikut ataupun tak nak amal Al-Quran tu. Tapi nikmat dia dengan Allah, dia minta tambah harta, minta tambah anak.
maka inilah sifat manusia secara umumnya. Dan Allah sebutkan ini antara sifat orang munafik. Dan sifat ini ada pada manusia secara umumnya. Kan, siapa yang tak nak harta itu ditambah dan anak itu ditambah? Betul tak? Mungkin ada orang yang dia tak nak anak tambahlah, kata penat lah Ustaz jaga. Tapi harta, siapa yang tak nak? Setiap daripada kita nak harta itu ditambah. Sedangkan harta yang sedia ada pun belum digunakan dengan sebaiknya. Harta yang sedia ada pun kita guna. Tapi dengan cara siapa? Dengan cara yang kita nak ataupun dengan cara yang Allah nak? Kita guna dengan cara yang kita nak. Bukan cara yang Allah nak. Sedangkan apa yang Allah beri kepada kita itu, Allah nak suruh kita gunakan dengan cara dia. Bukan dengan cara kita. Tapi kita rasakan okeylah tu. Dah infak sikit. Kan, dah sedekah sikit, kira dah okey lah. Anak pun dah ajar solat sikit, okeylah tu. Sedangkan tidak. Semua tu, anak dan harta kedua-duanya kena guna dengan cara Allah. Bukan ikut cara kita. Baik. Tapi lepas tu nak minta tambah. Inilah dia yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ayat ni Allah sebut tentang siapa ni? Orang munafik. Ada cerita tak ayat ni asbabun nuzulnya kepada siapa? Mudassir. Ada Ustaz, boleh saya baca Ustaz? Boleh silakan. Surah Al-Mudassir. Tapi ini ayat 1 kedua Ustaz. Boleh ayat ke? yang 11, Sama? ayat 11. Ayat 11. Yang engkau bimbang wahai Muhammad. 11 tak ada Ustaz. Ayat 12 tak ada Tak ada. 1-2 je. 1-2 saja. Tulis turun tentang siapa? Jabir radhiyallahu an mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku bersendian di Gua Hira. Setelah selesai aku turun melewati lembah. Ketika itu aku mendengar ada yang memanggilku tetapi aku tidak melihat sesiapa pun. Lalu aku mendongakkan kepalaku ke langit dan kelihatan malaikat yang pernah mendatangiku, yakni Jibril alaihissalam. Aku bergegas pulang dan berkata pada Khadijah radhiyallahu an, selimutkan aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Baik. Baik, untuk penurunan awal surah Mudassir. Baik, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke Zarni wa man khalaqtu wahida. Ayat yang ke tak salah saya yang ke-18 ataupun ayat yang ke-19. Itu diturunkan kepada seorang pembesar ataupun pemimpin Quraisy waktu itu yang nama dia adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Diturunkan kepada orang ini, Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang pemimpin Quraisy. Salah seorang pemimpin Quraisy. Al-Walid bin Al-Mughirah ni siapa? Kalau tak kenal dia, kenal tak anak dia? Anak dia kita semua kenal lah. Walid. Anak dia kita semua kenal. Anak dia bernama Khalid bin Al-Walid. Baik. Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah seorang yang kaya. Dan dia seorang yang paling hebat pengetahuannya tentang bahasa ketika tu. Kira orang dulu kan, kafir Quraisy di Mekah kan waktu itu yang hebat waktu tu adalah apa, yang waktu tu tengah trend adalah apa? Syair kan? Syair. Maka waktu tu semua orang tahu yang paling terror pakar bahasa sekali adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia pakar sekali. Sebab itu Abu Lahab Abu Jahal, dia minta Al-Walid bin Al-Mughirah untuk pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk sebab apa? Sebab dia orang tahu Muhammad ni dia duk cakap benda yang apa? Yang ayat dia tu sedap. Dia orang semua tak boleh lawan. Jadi dia minta tolong Al-Walid bin Mughirah pergi.
Maka Walid bin Al-Mughirah mula-mula dia tak nak. Tapi bila kaum dia dah paksa, maka satu hari tanpa orang lain tahu dia pun pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun membacakan kepada Al-Walid beberapa potongan ayat daripada Al-Quran. Mendengar saja potongan ayat itu, Nabi baca baru beberapa ayat, Al-Walid kata dah cukup. Dia pun pulang balik ke rumah. Setelah kaum dia semua tahu, datang Abu Jahal jumpa dia. Abu Jahal kata, aku dengar kau pergi jumpa Muhammad tadi. Dia kata, ya aku pergi jumpa Muhammad tadi. Kami semua ni, semua kaum kabilah ni sekarang ni tengah nak kumpulkan harta, nak bagi dekat engkau untuk engkau pergi lawan balik apa yang kau dah dengar daripada Muhammad tadi. Tapi Walid bila dengar ucapan Abu Jahal tu, Walid senyap je, dia tak cakap apa. Maka Abu Jahal pun rasa suspend. Dia kata, wahai Walid, cerita kat kita orang apa benda yang kau dengar daripada Muhammad, apa yang terjadi tadi. Atau kalau kau tak nak cerita pun, kau tolong bagi tahu kat kita orang yang apa yang kau dengar tu tak benar. Benda tu adalah rekaan Muhammad. Tolong bagi tahu. Maka Al-Walid kata, wahai Abu Jahal, kau semua tahu bahawa aku ni adalah orang yang kaya. Maka kau nak sediakan untuk aku harta semua, aku tak perlu sebab aku adalah orang yang kaya. Dan kamu semua pun tahu aku ni adalah orang yang paling pakar bahasa daripada kalangan kamu semua. Tetapi apa yang disebutkan oleh Muhammad tadi adalah inna alaihi la halawah wa inna alaihi la talawah. Apa yang Muhammad baca tadi ke aku itu, dia satu perkara yang sangat manis, sangat sedap. Halawah. Halawah ni kalau dalam bahasa Arab kan kita sudah dengar tak Arab sebut halawiyat. Halawiyat. Halawiyat tu manisan kan? Dia punya manisan tu. Dia kata wa inna lahu la halawah. Apa yang Muhammad baca tu manis sangat, sedap sangat. Sedap sangat dia punya ayat tu. Ayat dia sangat sedap, ayat dia sangat sastra, ayat dia sangat puitis. Dan aku tahu ini bukan daripada Muhammad. Kemudian Abu Jahal kata, habis tu kita nak buat apa sekarang ni? Kalau engkau sendiri pun dah mengakui bahawa memang ayat tu yang paling sedap, tak boleh ditandingi oleh mana-mana manusia, apa yang kita nak cakap sekarang ni dekat kaum kita? Maka dia kata, Al-Walid pun berfikir, kau cakaplah ini adalah sihir. Kau cakaplah ini adalah sihir. Lepas tu mereka kata Muhammad telah membawa sihir kepada kita semua. Sedangkan Al-Walid bin Al-Mughirah waktu tu dia dah tahu dah kebenaran Al-Quran ini benar. Tapi disebabkan kesombongan dia menghalang dia daripada beriman dengan apa yang Nabi SAW bawakan. Maka dia tidak juga beriman, tetapi Allah takdirkan anak dia Khalid beriman. Maka inilah ayat yang diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Kan? Dia dah tak nak dengar cakap Tuhan yang bagi dia rezeki, Tuhan yang bagi dia anak tu, minta pula tambah lagi. Memanglah Allah tak bagi. Kalla innahu kana li ayatina anida. Satu je sebab dia Allah tak bagi. Sebab apa? Dia dengan Al-Quran, dia apa? Dia engkar, dia degil, dia tak nak dengar. Satu je sebab dia. Bukan sebab kata dia menghina Nabi ke, dia menyakiti Nabi ke, dia menghalang orang daripada beriman ke, tak. Satu je. Kana li ayatina anida. Dia dah dengar ayat kami tapi dia engkar, dia degil, dia tak nak dengar. Dia tak nak ikut Al-Quran itu. Lalu Allah tak nak beri kepada dia tambahan harta dan juga anak-anak. Tetapi inilah dia angan-angan setiap daripada manusia. Inilah angan-angan dia. Apakah angan-angan dia? Dia nak Allah tambah harta dan juga anak pinak. Dan mereka menyangka bahawa harta dan anak pinak mereka itu dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Azza wa Jalla. Baik. Dua perkara ini dan dua sifat ataupun sikap ini, kecintaan ini kepada anak dan juga harta, saya telah sebutkan tadi, bukan hanya pada kaum munafik, bukan hanya pada orang kafir, tapi ada pada manusia secara umum. Setiap daripada kita ada rasa ni, ada. Sebab itu Allah kata tentang kehidupan ini, dia berkisar, kebanyakannya berkisar mengenai dua perkara ni. Kita lihat
dalam surah ke-57 ayat yang ke-20. Surat 540. Muka surat 540. Surah Al-Hadid, surah yang ke-54, surah yang ke-57, maaf, ayat yang ke-20. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كمثل غيث الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang berkurangan. Juga bermegah-megah antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan para penanamnya gembira dengan kesuburannya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan engkau melihatnya berwarna kuning. Akhirnya ia menjadi hancur. Ingatlah, di akhirat ada azab yang berat, yakni disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan daripada Allah yang disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Baik. Allah mulakan ayat ini dengan Allah kata i'lamu. I'lamu. Allah kata ketahuilah. Dan terjemahan kita adalah ketahuilah. Baik, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Allah kata ketahuilah. Macam mana nak tahu? Ambil pada root word tu. Root word tu dia tulis apa? Ilmu. Kena berilmu. Kena ada ilmu. Kena belajar. Sebab itu Allah kata i'lamu, kita terjemah ketahuilah. Tapi kalau kita lihat pada root word dia, Allah suruh ketahuilah dengan ilmu. Pergi belajar sampai tahu. Tengok sampai faham. Sebab kalau kamu tak benar-benar faham tentang hakikat kehidupan dunia ini, kamu akan jadi apa? Kamu akan jadi ini. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Macam mana boleh terpedaya? Sebab apa terpedaya? Sebab tak ada ilmu. Maka terpedayalah. Kan? Orang kena tipu. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Benda Tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang benda tu. Macam mana boleh kena scam? Sebab dia tak tahu. Sebab tu dia kena scam. Sebab Allah mulakan i'lamu. Ketahuilah dengan ilmu. Belajar.
perhatikan tentang hakikat kehidupan dunia ini supaya kamu tak jadi orang-orang yang terpedaya dengan kesenangan yang Allah letakkan di dalam dunia ini. Dan kehidupan dunia ini Allah letakkan dia sebagai, Allah sebut sebagai la'ibun. Ini bukan ayat pertama yang Allah sebutkan tentang ini, banyak. Allah sebut dia la'ibun. Allah sebut lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. 1, 2, Permainan. 3, 4, 5. Permainan, Ujian. lahun, kita panggil senda gurau, tapi la'ibun dan lahun bezanya apa? La'ibun ini adalah permainan luaran yang fizikal. Lahun adalah yang dalaman, perkara yang melalaikan dalaman, melalaikan hati. Wazina itu perhiasan, watafakur bermegah-megah antara kamu dan memperbanyakkan harta dan juga anak pinak. Inilah yang Allah sebutkan dalam surah yang kita selalu baca tu, surah 103 tu kan, surah At-Takatsur. Dan kita baca apa? Alhaakumut takatsur. Memperbanyak-banyak itu telah melalaikan kamu. Memperbanyakkan apa? Allah sebut dalam ayat ini, memperbanyak harta dan juga anak pinak. Maka ini dua perkara yang manusia memperbanyakkan dia dan manusia bermegah-megah dengannya. Dua perkara ni je. Pusing-pusing kat dua ni je, harta dan juga anak. Pusing kat mana pun, harta dan juga anak yang manusia memperbanyakkan dia dan manusia bermegah-megah dengannya. Soalan. Baik, silakan. Kalau orang tak ada harta dan tak ada anak, dia tak ada perhiasan hidup. Orang tak ada harta dan juga tak ada anak, maka beruntunglah dia. Sebab ujian dia ringanlah sikit kan. Dia tak ada harta yang untuk dia banggakan dan dia tidak ada anak untuk dia banggakan. Tapi tetap dia akan ada ujian. Dia yang lain lah, ujian dia apa? Ujian dia tak ada anak dan tak ada harta. Tetapi dari segi bermegah-megahan dan memperbanyak itu, bahagian dia tak ada. Tapi tetap orang yang walaupun dia tak ada anak dan dia tak ada harta, kan, dia tak ada nak berbangga-bangga, tetapi dia nak tak memperbanyakkan. Dia akan sentiasa berusaha setiap hari untuk apa? Nak banyakkan harta dia. Tapi Allah berikan dia dan Allah takdirkan dia memang dah harta dia banyak tu je, tak banyak-banyak, tak bertambah. Tetapi dalaman dia ada tak setiap hari berangan-angan, berusaha buat tu, buat ni untuk memperbanyakkan harta dia, tetap akan ada perasaan dia nak takasur, memperbanyakkan harta dia ataupun nak memperbanyakkan anak dia, tetap ada. Dia punya keinginan dia dan usaha dia untuk memperbanyak. Baik, insya-Allah kita berhenti dulu setakat ini. Kita akan sambung pada minggu depan, insya-Allah, perbincangan kita. Moga ada manfaat yang dapat diambil pada perbincangan kita pada hari ini. Sebelum tu ada soalan ke nak tanya sebelum kita tutup? Baik, saya rasa tak ada. Hari ini Haji Ses pun tak ada, pagi ni tak ada kan, malam tadi Haji Ses ada. Siang ni Haji Ses tak ada. Ada hal rasmi kot. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Amin. La tashba' من دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا